Tapi tadi Ustaz, Mawi ada tanya tentang salah satu dosa yang katanya Allah takkan ampunkan. Terutama ialah macam Ustaz kata malam nisfu Syaban untuk kita berdoa kan. Tapi dosa yang tak diampunkan ni adalah dosa mereka yang suka berkelahi ni Ustaz. Betul ke Ustaz? Baik, satu perkara yang kita kena jelas bahawasanya menurut para ulama bahawa tidak ada riwayat-riwayat yang sahih berkenaan dengan kelebihan malam nisfu Syaban secara khusus, maknanya secara spesifik, kecuali satu je hadis. Satu sahaja hadis, dan hadis tu adalah hadis yang kita nak sebutkan yang ada kaitan dengan persoalan yang ditanyakan sebentar tadi, iaitu hadis yang Nabi SAW kata pada malam nisfu Syaban Allah melihat kepada seluruh para hambanya dan Allah mengampunkan seluruh hambanya kecuali dua orang. Yang pertama adalah orang musyrik, kata Nabi, orang yang mensyirikkan Allah, dan yang kedua adalah musyahin, orang yang berbalah, berkelahi, bergaduh. Yang ni memang ada disebutkan dalam hadis yang sahih. Jadi persoalan ni kalau orang kata betul ke dosa orang yang berkelahi dan musyrik ni tidak akan diampunkan oleh Allah pada malam nisfu Syaban, kita kata memang ada riwayat yang menyebutkan tentang perkara tersebut. Tetapi kita kena jelas, tak diampunkan di sini adalah sekiranya dia mati dalam keadaan tersebut. Kerana sebab kalau contoh, kalau orang tu duduk berkelahi, duduk bergaduh, duduk berbalah, tapi kemudian esoknya dia berdamai, dia bertaubat kepada Allah, dia istighfar dan seumpamanya, ini Allah akan ampunkan dosa mereka. Macam tu juga orang yang katakan dia ada masalah pada akidah, contoh. Kemudian dia sebelum dia mati, dia sempat bertaubat kepada Allah. Maka orang ini Allah ampunkan. Jadi maknanya tidak diampunkan di situ sebenarnya adalah lebih kepada satu tarhib, satu ancaman. Maknanya kita jangan jadi orang yang mensyirikkan Allah. Jadi kita jangan juga jadi dalam kalangan orang yang duk bergaduh dan berbalah. Jadi ni kadang masyarakat kita terlepas pandang ni. Bahawasanya asal malam nisfu Syaban je duk bergaduh. Benda ni boleh buat ke tak boleh buat. Benda ni salah ke tak boleh buat ke tak boleh buat. Jadi sebenarnya kita ada perkara yang kita sepakat. Ada ibadah-ibadah yang kita sepakat. Contoh, buatlah doa secara umum. Banyakkan salat, sunat, tahajud dan seumpamanya, baca Quran. Yang ni tak ada siapa larang pun. Yang ni tidak ada siapa larang kerana perkara-perkara ni telah disepakati oleh para ulama' pengamalan secara umum. Hidupkan malam nisfu Syaban dengan ibadah-ibadah umum. Ibadah-ibadah umum. Adapun ibadah-ibadah khusus spesifik ni dia berhajat kepada dalil. Dia berhajat kepada dalil. Itulah cara kita beragama dengan kefahaman yang betul. Itu dia. Okey Ustaz, tadi Ustaz ada bagi sedikit nasihat tentang mereka yang yalah Tok Sah duk gaduh lah, kata apa yang patut buat, apa yang tak patut buat pada malam nisfu Syaban ni Ustaz. Tapi nak minta Ustaz bagi nasihat sikit untuk mereka yang saya boleh kata macam mensia-siakan malam nisfu Syaban ni Ustaz. Baik, sebenarnya kita sebut bahawasanya semua masa yang kita berada, tak kiralah malam nisfu Syaban ke atau masa-masa yang lain tu, semuanya kena diperah dengan ketaatan kepada Allah. Sebab itu perahan dalam bahasa Arab disebut al-asru. Jadi sebab itu kalau kita pergi ke kedai-kedai Arab, kedai-kedai restoran makan dia, kita akan minta asir. Asir ni adalah jus. Jus yang diperah, maknanya buah yang diperah tu, maka hasil daripada perahan jadilah jus buah. Jadi kita kata asir farawilah, contoh kita nak jus strawberry sebagai contoh. Jadi kenapa al-asru? Jadi cuba kaitkan dengan surah wal asri. Innal insana lafi khusr. Demi masa manusia berada dalam kerugian. Maknanya kalau kita nak dapat benefit daripada keberadaan kita dalam satu-satu masa, kita kena perah masa tu dengan melakukan amalan soleh. Itu maksud dia. Maknanya kita kena berada dalam masa dan kita kena lakukan aktiviti yang bermanfaat dalam masa-masa yang kita berada. Sebab itu bila kita berada pada malam nisfu Syaban, juga jangan disisiakan malam tersebut dengan melakukan perkara yang tidak bermanfaat. Dalam arti kata jangan melakukan maksiat pada malam tersebut, jangan mensyirikkan Allah. Dan syirikkan Allah ni adalah masalah pada akidah, manakala bergaduh ni adalah masalah pada maksiat kita. Jadi sebab itu jangan berbalah dengan perbalahan yang orang kata perseteruan dan permusuhan yang ketara, yang kuat. Ini tidak boleh berlaku. Tapi kalau berbeza pendapat kerana kita nak menjelaskan fakta hujah ni, tidak ada masalah. Cuma jangan sampai putus hubungan silaturahim kerabat, keluarga, kawan dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Terbaiklah Ustaz.